Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada tengah hari ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam program tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis. Masa al-khair. Kaifahalukum? Anak-anak pelajar yang dikasihi, bersama Ustazah untuk slot Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Sekali lagi bersama Ustazah Nur Hayati binti Lee yang sekarang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi Kangar Perlis. Okay, salam nuzul Al-Quran, selamat berhujung minggu dan juga selamat menyambut Hari Ibu bagi ibu-ibu. Okey, sempena nuzul Al-Quran, Ustazah bawakan tajuk untuk kita pelajari pada hari ini ialah bahagian pengajian Al-Quran, iaitu pelajaran 5 di bawah tajuk Hukum Zina, Qazaf dan Li'an. Ustazah minta anak-anak bersedia dengan buku teks, buku nota dan sebagainya dan juga buku catatan. InsyaAllah kita akan bermula di muka surat 31 hingga 39. Baik, untuk tajuk ini kita akan mempelajari dan mengupas surah An-Nur ayat 1 hingga 10. Okey, ini adalah ayatnya. Jadi, sempena untuk mencari keberkatan bulan Ramadan, bulan Al-Quran dan sempena pula hari ini adalah nuzul Al-Quran, sama-sama kita hayati tilawah Al-Quran. Ustazah minta anak-anak mendengar dan juga menghayati maksud ayat 1 hingga 10 surah An-Nur. Okey, kita lihat YouTube ya.
Sadaqallahul azim. Baik. Sekejap ya. Kita sedang mencari slide Ustazah. Baik ya, sadaqallahul azim. Berdasarkan ayat 1 hingga 10 surah An-Nur tadi, kita telah lihat bacaan dan juga terjemahan ayat tersebut. Jadi itulah yang kita akan bincangkan pada tengah hari ini. Minta maaf lah, kesilapan. Bukan, ada gangguan teknikal sikit. Okey, kita sambung. Jadi itu adalah surah An-Nur ayat 1 hingga 10 yang membincangkan tentang 3 hukum. Di sini ayat 1 hingga 3 adalah ayat yang menceritakan tentang zina daripada suratun anzalnaha wa faradnaha sehinggalah wa hurima dzalika 'alal mu'minin adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum zina. Okey, kemudian ayat keempat hingga ayat kelima surah An-Nur menceritakan tentang hukum qazaf. Bermula daripada ayat walladzina yarmunal muhsanat sehinggalah fa innallaha ghafurur rahim adalah ayat-ayat menceritakan tentang hukum qazaf. Dan potongan seterusnya bermula dari ayat 6 hingga ayat 10 bermula daripada ayat walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada sehinggalah wa annallaha tawwabun hakim adalah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hukum li'an. Okey, jadi ketiga-tiga hukum ni kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Okey, ayat 1 hingga 10 surah An-Nur ini ada sebab nuzul yang perlu pelajar-pelajar hafal ya. Okey, kita lihat bila satu soalan bertanya tentang sabab nuzul ataupun bila anak-anak pelajar nak hafal sabab nuzul, ada dua perkara yang anak-anak perlu ambil tahu. Yang pertama, siapa watak di dalam sabab nuzul tersebut. Maknanya nama sahabat ataupun nama watak lah. Nama Rasulullah ke nama sahabat ya. Biasanya berkaitan dengan para sahabat Rasulullah. Dan apa peristiwa yang berlaku yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Okey, di dalam ayat 6 surah An-Nur, di dalam daripada ayat 1 hingga 10 ada ayat tentang li'an. Ini adalah yang menyebabkan turunnya ayat ini, iaitu watak dia di sini ialah Hilal bin Umayyah. Ini nama sahabat Rasulullah. Jadi anak pelajar wajib menghafal nama Hilal bin Umayyah. Tak boleh ganti dengan nama orang lain ataupun hanya sekadar tulis nama sahabat Rasulullah saja, takkan dapat markah.
Nama Hilal bin Umayyah itu satu markah ya. Jika ada soalan tanya tentang sebab nuzul, nama watak satu markah. Kemudian apa peristiwa yang berlaku? Dia telah membuat tuduhan zina terhadap isterinya. Okey, kemudian keterangan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Hilal membawa 4 orang saksi. Jika dia tidak dapat membawa, dia akan dikenakan hukuman had qazaf kerana menuduh wanita yang baik berzina. Jadi Hilal mempertikaikanlah, sebab dia kata adakah menuduh isteri sendiri pun kena bawa saksi? Nabi kata ya, sebab pada masa tu belum lagi turun ayat yang berkaitan dengan li'an. Lalu Hilal memohon doa kepada Allah supaya menurunkan wahyu berkaitan dengan hal tersebut bagi membebaskannya daripada hukuman had qazaf. Maka turunlah ayat 6 surah An-Nur. Okey, jadi anak-anak kena hafal nama Hilal bin Umayyah dan peristiwa ini, asalkan boleh tulis dengan yang dapat difahami, membuat tuduhan zina, kemudian ada Allah menurunkan wahyu berkaitan dengan peristiwa ini untuk membebaskan Hilal daripada hukuman had, insya-Allah dapat markah penuh. Baik. Jadi sebenarnya ayat ini yang turun ini adalah sebab nuzul tentang berkaitan dengan li'an. Okey, seterusnya, bila kita bercerita tentang ayat ataupun pengajaran Al-Quran ini, dia tidak dapat lari daripada perbincangan intisari ayat. Apa intisari ayat? Okey, intisari ayat ni ialah apa yang kita boleh faham daripada ayat Al-Quran yang dipelajari ataupun daripada potongan ayat yang diberikan. Okey, tulis sekurang-kurangnya 2 poin. Jangan kedekut dawa pen lah, tulis sekurang-kurangnya 2. Okey, dan yang ketiga, mulakan dengan perkataan Allah menerangkan, Allah menjelaskan, Allah melarang, Allah memerintahkan, mengikut kesesuaian ayat Al-Quran itu tersendiri. Jadi kalau boleh jangan mulakan dengan perkataan lain lah. Menggunakan perkataan Allah menerangkan, menjelaskan ini adalah untuk memudahkan anak-anak pelajar dapat menulis intisari dengan baik, insya-Allah. Okey, contoh di sini kita boleh lihat ya. Ayat 1 hingga 10 panjang. Macam-macam ada di dalam ayat tersebut. Jadi boleh tulis macam-macam lah. Mengikut kefahaman. Siapa yang faham bahasa Arab, insya-Allah mudah bagi dia untuk menulis intisari ayat. Sebab kadang-kadang di dalam peperiksaan dia tak keluar semua ayat sampai 1 sampai 10. Kadang-kadang dia keluar daripada ayat zina saja. Dia mungkin keluar ayat qazah saja. Dia mungkin keluar ayat tentang li'an sahaja. Jadi perlu anak-anak memahamilah sedikit sebanyak perkataan-perkataan yang ada dalam ayat tersebut. Bagi yang faham bahasa Arab, insya-Allah tak ada masalah. Okey, di sini saya kutiplah beberapa intisari ayat yang boleh kita tulis. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Okey, kita gunakan perkataan melarang perbuatan zina, qazaf dan li'an kerana ia berdosa besar dan boleh menjatuhkan maruah diri, keluarga, masyarakat serta merosakkan keturunan. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan cara pelaksanaan hukuman had zina, iaitu disebat sebanyak 100 kali yang dilakukan di hadapan sekumpulan orang mukmin, orang Islam. Okey, dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hak qazaf yang disebut dalam ayat itu adalah disebat sebanyak 80 kali. Yang keempat, Allah menjelaskan cara pelaksanaan sumpah li'an bagi suami yang menuduh isterinya berzina tanpa membawa 4 orang saksi. Dan yang kelima, yang ini yang mudah, di dalam ayat terakhir itu dia ada menyebut wa annallaha tawwabun hakim. Perkataan tawwab, Allah Maha penerima taubat, hakim, Allah Maha bijaksana. Yang itu juga boleh dijadikan sebagai intisari ayat. Anak-anak boleh tulis Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Dia Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Yang Ustazah tandakan dengan tulisan merah ini adalah intisari yang biasalah, yang biasa anak-anak pelajar hafal. Tapi kita belajar ini di samping untuk
target dan periksa, tapi sebenarnya kita belajar untuk ilmu dalam kehidupan kita. Jadi Ustazah keluarkan semua ni intisari itu adalah apa yang kita pelajari dalam ayat keseluruhannya. Tapi untuk nak jawab periksa, bolehlah ambil nombor 1 dengan nombor 5 bagi memudahkan anak-anak pelajar dapat poin 2 intisari ayat. Baik. Okey, terus kepada perbincangan bagi setiap hukum yang dibincangkan di dalam ayat 1 hingga 10. Yang pertama tentang zina. Apa itu zina? Kita lihat pengertian zina, definisi zina ataupun ta'rif zina. Okey, zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah menurut syarak. Okey, nikah yang tak sah pun dikira zina juga, ya. Okey, kita lihat pula hukum zina. Hukum zina adalah haram dan termasuk dalam dosa-dosa besar. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang dimurkai oleh Allah yang boleh membawa kerosakan, termasuklah salah satunya adalah zina. Okey. Kemudian kita lihat hukuman. Dalil pengharaman zina. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud dan janganlah kamu menghampiri zina. Hampir pun tak boleh, belum lagi buat. Apa dia jangan menghampiri zina? Ulama mentafsir menceritakan bahawa apa sahaja perkara yang boleh mendorong kepada zina seperti berdua-duaan lelaki dan perempuan, berkapal, apa lagi istilah dia? Okey, melakukan perkara-perkara yang boleh membuka jalan kepada zina, sesungguhnya itu adalah satu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang membawa kerosakan. Jadi jangan hampiri pun zina ni, betapa perbuatan itu sangat keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, hukuman kepada penzina. Untuk membincangkan hukuman kepada penzina ini, kita kena tahu ada berapa jenis penzina. Menurut hukum fiqh, penzina terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah penzina ghairu muhsan. Ghairu muhsan. Dan yang kedua ialah penzina muhsan. Okay, siapa penzina ghairu muhsan? Yang ini penzina yang belum pernah berkahwin melalui akad nikah yang sah, sama ada lelaki atau perempuan yang berstatus masih bujang lah. Okey, manakala penzina muhsan ialah penzina yang pernah melakukan persetubuhan secara halal melalui akad nikah yang sah, sama ada dia sekarang masih lagi dalam status perkahwinan ataupun sudah bercerai. Mudah kata, kita kata yang bergelar suami orang, isteri orang, duda ataupun balu ataupun janda dikategorikan sebagai penzina muhsan. Jadi apa hukuman kepada setiap penzina ini? Okey, penzina ghairu muhsan. Dalam ayat tadi dengan jelas dinyatakan disebat sebanyak 100 kali dan dilaksanakan di khalayak ramai. Ni gambar yang Ustazah kongsi ni, kalau tak silap Ustazah, pelaksanaan di negara Aceh. Okey, Aceh antara negara yang melaksanakan hukuman sebat lah. Cuma mungkin tak sampai 100 kali. Okey, ada beberapa negara lagi yang melaksanakan hukuman ini. Okey. Yang kedua bagi penzina muhsan, okey, berdasarkan dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, orang yang penzina muhsan direjam dengan batu sampai mati. Ini negara mana yang adalah beberapa negara yang melaksanakan hukuman rejam. Setiap orang yang lalu hendaklah mengambil batu dan membaling kepada penjenayah. Dia panggil penjenayah zina. Kerana ia telah ada suami ataupun isteri tapi masih lagi melakukan zina. Okey, dari segi sains dia ada hikmah tersendirilah. Saya tak nak bincangkan di sini siapa yang rajin atau pernah terbaca memang kenapa bagi orang bujang dia kena sebat. Kenapa bagi yang telah berkahwin dia kena rejam sampai mati. Ada pakar-pakar sains telah mengkaji dia punya sebab musabab dia. Tapi apa sekalipun, apa sahaja yang Allah tentukan hukum, kita hendaklah menerima tanpa mempertikaikan. Sebab ia sabit dengan Al-Quran dan Al-Hadis.
Tak semua benda yang Allah sebut kepada kita ni kita kena tahu sebab apa. Ada rahsia-rahsia yang Allah tak habaq pun, tapi ada rahsia Allah Maha mengetahui. Okey, kita lihat seterusnya. Syarat-syarat saksi zina. Bukan mudah nak mensabitkan jenayah zina ini. Okey, antara syarat-syarat nak jadi saksi zina. Saksi zina ialah yang pertama beragama Islam. Yang kedua, waras, berakal ataupun sempurna akal. Orang gila tak boleh jadi saksi. Ataupun orang tiga suku, orang panggil apa, orang ising ke, tu tak berapa cukup tu, tak boleh. Upah dia 1000 jadi saksi, tak boleh pakai. Okey, baligh, iaitu cukup umur. Kanak-kanak tak boleh jadi saksi. Seterusnya adil. Adil ni macam mana? Adil ni lah orang yang tak bercakap bohong. Orang adil ni ditakrifkan sebagai orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mudah dalam bab saksi ni orang yang tak cakap bohong, bukan orang fasik. Bukan orang asli, bukan orang fasik. Seterusnya 4 orang lelaki. Mesti 4 orang lelaki. Kalau khunsa ke, ada perempuan ke, maka tak cukup. Tak boleh nak ganti. Okey? Seterusnya, benar-benar melihat kejadian zina yang berlaku. Maknanya dia memang melihat dengan mata kepala dia kejadian zina itu berlaku. Tak boleh kata, aku nampak dia masuk bilik hotel lelaki dan perempuan, buat tuduhan zina. Ataupun nampak di balik pokok tu, pokok-pokok bergoyang, kata berzina. Tak boleh. Dia kena lihat kejadian itu berlaku. Mudah ke susah nak tentukan? Memang susah lah. Sebab itulah bukan mudah nak menjatuhkan hukuman ke dalam jenayah zina ni. Sebab benda yang dilakukan di sebalik pintu, orang cakap. Kita tak boleh nak pergi ambil skodeng lah. Akan nak, semata-mata nak cari bukti kita pergi skodeng. Tak boleh. Okay? Jadi adalah aplikasi-aplikasi di dalam undang-undang. Itu di bidang kuasa undang-undang lah. Undang-undang syariah. Jadi serah kepada pakar. Kita belajar secara ilmunya, secara zahirnya macam itulah. Okey. Hikmah pengharaman zina. Kenapa Islam mengharamkan zina? Yang pertama, untuk menjaga keturunan manusia. Kalau tidak ada pengharaman zina, maka akan banyak lahirnya anak luar nikah. Dalam keadaan zina pun diharamkan pun sekarang, kita dapati semakin banyak anak-anak luar nikah yang lahir. Kalau lihat statistik dari Jabatan Pendaftaran Negara, memang sangat ramai. Okey, yang kedua, untuk menjaga maruah diri keluarga dan masyarakat. Bila ada dalam keluarga tu terlibat dengan zina, orang pandang serong tak? Ya. Okey, yang ketiga, mengelakkan daripada berleluasanya penyakit kelamin. Macam-macam lah penyakit kelamin daripada perbuatan zina ataupun daripada kita sebut sebagai pelacuran dan sebagainya. Okey, yang keempat, mengelakkan daripada masalah sosial seperti lahirnya anak luar nikah, pembuangan bayi dan sebagainya. Ini sebabnya zina diharamkan. Okey. Gejala yang boleh membawa kepada zina ataupun kita sebut sebagai faktor-faktor lah. Faktor apa yang menyebabkan berlakunya zina ataupun sebab-sebab yang boleh mendorong kepada zina. Yang pertama, pendedahan aurat. Disebut pendedahan aurat, tak kira lelaki atau perempuan yang berpakaian tidak menutup aurat, boleh mendorong kepada bangkitnya syahwat pasangan yang berlainan jenis dan boleh mendorong kepada berlakunya zina. Yang kedua, kurang keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iman lemah, tak takut kepada Allah, itu sebab dia. Kalau orang yang takut kepada Allah, memang dia takkan buat, kan? Yang ketiga, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Ini memang faktor lah pada zaman sekarang. Okey, lelaki dan perempuan naik motor sekali, lepas tu keluar siang malam, tak kira lah siang ke malam ke, keluar dengan bebas, akhirnya terjerumus ke lembah zina. Na'udzubillah min zalik. Dan yang keempat, membaca bahan atau menonton filem lucah. Yang ini adalah dosa di hujung jari pada zaman sekarang. Tekan handphone itu, handphone tu tak salah, yang salah kita. Ataupun apa-apa sahaja gadget, yang salahnya kita. Kalau kita ada iman, dia akan dapat menahan diri daripada melakukan perkara-perkara sebegini. Tapi apabila kita lihat di dalam PKP, statistik menunjukkan bila bermula daripada PKP fasa 1 tu, laman web pornografi dilayari dengan
begitu banyak mengatasi pada masa-masa biasa. Itu kita boleh lihatlah. Itulah nilai masyarakat kita pada hari ini. Okey? Na'udzubillah min zalik. Tolong kita pakat-pakat jaga sesama. Kita jaga iman kita, jaga agama kita, jaga keluarga kita, insya-Allah. Baik. Cara-cara mengatasi gejala zina. Ini antara usaha lah yang boleh kita buat. Kemudian yang selebihnya kita serah pada Allah. Yang pertama, memberi didikan kepada masyarakat tentang dosa dan azab zina. Ini tak ada ni. Zazah pun duk harap lah kalau dekat TV ke dia keluar kan. Janganlah menghampiri zina, janganlah berdua-duaan. Tak ada iklan. Bahkan drama-drama banyak lagi mendorong kepada perbuatan seperti ini. Okey, yang kedua, menghalang lelaki dan perempuan daripada memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Macam pelaksanaan di negara Aceh. Ustazah bawa negara Aceh tu sebab kita boleh nampak kan. Kalau perempuan pakai pakaian yang mencolok mata, memang akan dikenakan denda. Kita di Malaysia ni tak ada lah lagi macam tu. Harap-harap satu hari nanti insya-Allah ada. Mulakan dengan perlis Darussunnah dulu kot, insya-Allah noh. Okey, yang ketiga, mengelakkan diri daripada pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan. Yang ini pun boleh katalah lebih payah nak kontrol sebab kita tidak ada undang-undang. Kalau ada undang-undang, boleh tengok lelaki dan perempuan naik motor, polis boleh tahan. Siapa? Ni siapa? Tak ada, dia beradik ke apa benda. Okey. Boleh denda. Tapi dah tak ada undang-undang macam tu, berlakulah pergaulan bebas dengan mudah. Okey, yang keempat, melaksanakan hukuman terhadap penzina dengan hukuman Islam dan disaksikan oleh orang ramai supaya dapat memberi pengajaran kepada orang ramai. Sekarang ni ada tak undang-undang untuk menghukum penjenayah zina? Ada. Tetapi dia tidak dapat memberi pengajaran kepada orang ramai sebab apa? Sebab sekadar denda, dan denda dia pun murah. Orang curi susu lagi mahal denda dia daripada orang yang ditangkap berkhalwat. Menyebabkan masyarakat yang terlibat dengan zina ni dia tak kisah sangat, dia tak takut. Kemudian dilakukan kalau dihukum pun secara tertutup. Jadi orang ramai tidak melihat pelaksanaan tersebut dan tidak akan dapat menimbulkan rasa gerun. Sebab pelaksanaan di khalayak ramai ini bukan bertujuan untuk memalukan individu terbabit, tapi sebenarnya Islam nak mendidik masyarakat, nak memberi pengajaran. Dan bila kita melaksanakan hukum yang Allah tetapkan, insya-Allah Allah yang memberi rasa gerun dalam hati umat Islam ataupun orang ramai untuk melakukan perkara tersebut. Sebab hati kita ni sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cara-cara mensabitkan jenayah zina. Okey, ada 3 cara untuk mensabitkan jenayah zina. Yang pertama, melalui saksi, iaitu mesti disaksikan oleh 4 orang lelaki yang benar-benar melihat perlakuan zina tersebut dengan mata kepala dia sendiri. Ni susah nak dapat ni. Memang payahlah. Okey, yang kedua, pengakuan daripada orang yang melakukan zina. Okey, senang tak orang nak mengaku? Senang sekiranya dia ada iman dan dia takut kepada Allah. Iaitu orang yang melakukan zina itu sendiri mengaku di hadapan hakim. Dia tak boleh pergi mengaku kat kawan dia. Kalau pergi mengaku kat kawan dia, viral macam tu je lah. Kesudahan tak ni? Lah sekali viral. Satu Malaysia, satu dunia, sekian. Tapi tidak ada penyelesaian. Dia kena mengaku di hadapan hakim. Ini kisah ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Iaitu seorang sahabat yang bernama Ma'iz al-Aslami. Dia datang menghadap Rasulullah dan masa itu Rasulullah berada di masjid. Dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Kemudian Rasulullah SAW berpaling daripadanya dan berundur. Maknanya Rasulullah tak suka nak dengar orang cakap dia berzina ni. Okey. Dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Ini orang yang takut kepada Allah. Dia nak minta keampunan. Dia tahu dosa besar ni tidak hanya boleh diampunkan dengan istighfar biasa saja kan. Kena terima hukum hudud yang telah ditetapkan. Kemudian Rasulullah SAW berpaling daripadanya sehingga dia mengulanginya sebanyak 4 kali. Okey, apabila dia membawa 4 orang saksi, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, "Adakah kamu gila?" Nabi nak pastikan dia ni betul ke waras ke tak waras ni. Kalau persaksian orang waras memang tak diterima kan.
Okey, dia menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, adakah kamu muhsan? Maknanya adakah kamu dah kahwin? Kamu dah berumah tangga? Lalu beliau menjawab, ya. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kamu semua dengannya dan rejamlah ia. Hadis ini adalah riwayat Muslim, rawahu Muslim, hadis sahih lah. Itu adalah pengakuan daripada orang yang melakukan zina itu sendiri. Cara yang ketiga untuk mensabitkan jenayah zina ialah melalui qarinah ataupun melalui bukti. Iaitu contohnya perempuan yang hamil tanpa suami. Kahwin tidak, tengok mengandung. Itu adalah buktilah. Dia tak boleh nak cakap lah saya tiba-tiba mengandung. Sebab dalam dunia ini hanya seorang wanita sahaja yang hamil tanpa suami. Iaitu Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang lain tak ada, Allah tak bagi macam tu. Jadi kalau ada perempuan yang hamil tanpa suami, bolehlah report. Boleh report. Tapi orang lain ni dia pandai sembunyi kan. Kalau kita dapat bukti, boleh report dekat pejabat agama. Lepas tu kemudian serah pada pihak berwajib lah macam mana hukum dia ya. Okey, seterusnya hukum qazaf. Hilang perkataan, tinggal fa saja. Okey, pengertian qazaf. Qazaf ialah menuduh seorang perempuan yang baik dan suci dengan tuduhan zina atau menafikan keturunannya. Menuduh zina semua fahamlah, kata perempuan tu sekian-sekian telah melakukan zina dengan sekian-sekian orang. Ataupun menafikan keturunan dia ini, dia tak mengaku anak di dalam kandungan itu. Contohnya seorang suami, dia kata ini bukan anak aku. Ataupun kalau orang biasa dia kata itu bukan anak suami dia tu, dia mengandung anak orang lain. Itu dikatakan menafikan keturunannya. Okey, hukum qazaf sama juga macam zina, hukumnya haram dan berdosa besar. Juga termasuk di dalam 7 perkara, as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Seterusnya, hukuman had ataupun hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam kepada orang yang membuat tuduhan qazaf tadi ni. Okey, hukuman dia ialah jika sabit kesalahan, dia jika tidak mampu membawa 4 orang saksi, okey, hendaklah disebat sebanyak 80 kali. Rotan 80 kali sebatan dan dia hilang kelayakan untuk menjadi saksi buat selama-lamanya. Kecuali ada ayat yang sebut illa man taba. Kemudian siapa kecuali dia bertaubat dengan benar-benar, barulah mungkin persaksian itu diterima balik. Syarat dia apa? Syarat dia tak dapat kemukakan 4 orang saksi lah. Kalau dia tuduh, kemudian memang dia cukup saksi, dia tidak akan jadi hukum qazaf. Itu memang mensabitkan jenayah zina itu sendiri. Okey, seterusnya. Semua jadi fa dah. Hikmah disyariatkan hukum qazaf. Pertama, untuk menjaga nama baik dan maruah wanita solehah daripada fitnah yang tidak berasas. Pada zaman Rasulullah, Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar, iaitu isteri Rasulullah sendiri, pernah menerima fitnah ini. Dalam hadisul ifki. Kemudian Allah telah menurunkan ayat Al-Quran yang membersihkan nama Aisyah. Okey. Yang kedua, mengelakkan permusuhan dan perselisihan faham di kalangan individu dan masyarakat. Kalau main fitnah ni, fitnah ikut sana, fitnah ikut sini, macam-macam lah. Pening kepala masyarakat pun berselisih faham dan berlaku perpecahan. Hak ni kata hak ni betul, hak ni kata hak ni salah. Berlaku perpecahan dalam kalangan masyarakat. Sebab itulah bila ada undang-undang, siapa yang melakukan qazaf tak dapat mensabitkan kesalahan. Dia yang melakukan tuduhan itu hendaklah disebat 80 kali. Jadi kalau ada tuduhan, cari saksi dulu yang benar-benar, barulah boleh up tuduhan tersebut. Bukan saja nak suruh pakat menuduh, tidak. Sebab dalam Islam, dia boleh-bolehnya kita hendaklah menjaga aib. Tapi jika aib saudara itu ada setengah-setengah aib yang perlu disebarkan supaya dia tidak merosakkan orang lain. Jadi dalam kes yang hendak dilaporkan ialah kepada pihak berwajib. Bukan kita sebar viral tapi tidak ada penyelesaian. Itu adalah menyebarkan fitnah. Dan fitnah ini, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Iaitu fitnah itu lebih besar dosa dia daripada membunuh. Na'udzubillah min zalik, daripada terlibat dengan fitnah. Okey, yang ketiga ialah li'an. Li'an ini khusus untuk suami sahaja. Iaitu
Apa dia li'an? Li'an ialah sumpah seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina tanpa 4 orang saksi ataupun dia menafikan keturunannya. Dia kata tu bukan anak aku. Anak yang dikandung isteri dia bukan anak dia. Itu dia tak katalah, dia tak tuduh. Dia tak kata perkataan engkau berzina tak. Tapi dia kata itu bukan anak aku. Itu menunjukkan dia telah menuduh isterinya berzina dengan orang lain. Jadi dalam kes ini berdasarkan kepada hadis tentang Hilal bin Umayyah di mana Allah menurunkan ayat 6 surah An-Nur. Inilah cara pelaksanaan yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, hukum li'an. Menuduh isteri melakukan zina tanpa bukti adalah haram, keji dan berdosa besar. Okey. Hukuman li'an. Had qazaf, yang ini sebat sebanyak 80 kali akan dikenakan kepada suami yang menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi dan dia pula tidak mahu bersumpah li'an. Okey, dah tuduh tak ada saksi, dia tak mau bersumpah li'an, dia, si suami tadi ni, dalam keadaan macam ni, dia dikenakan hukuman sebat 80 kali. Manakala had zina, yakni direjam sampai mati, dikenakan ke atas isteri yang tidak bersumpah li'an untuk membela diri. Kalau suami dia bersumpah li'an, tiba-tiba isteri yang dituduh tadi tak nak bersumpah li'an, maka seolah-olah ia mengiyakan tuduhan suaminya, maka benarlah tuduhan suaminya. Sabitlah kesalahan, had zina ke atas dia, direjam sampai mati. Sebab apa direjam? Kerana dia adalah wanita yang berkahwin ataupun penzina muhsan. Sebab-sebab berlakunya li'an. Ada 2 keadaan. Yang pertama, apabila suami menuduh isteri berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi, maka berlakulah li'an. Boleh buat sumpah li'an maksudnya. Yang kedua, suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung oleh isterinya. Macam tadi dia kata bukan anak aku. Maka ketika ini berlakulah jumpa hakim, mengadu kepada hakim, boleh dilakukan sumpah li'an di hadapan hakim. Kaifiat li'an. Sebagaimana yang diterangkan di ayat Quran tadi, apabila suami menuduh isterinya berzina tanpa membawa 4 orang saksi, pertama dia hendaklah bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali dengan mengatakan bahawa dia adalah daripada golongan yang bercakap benar. Aku betul dengan nama Allah 4 kali. Dan sumpah yang kelima, dia hendaklah mengatakan dia rela menerima kemurkaan dan laknat Allah jika dia berdusta. Perkataan laknat inilah yang munculnya perkataan li'an. Sumpah laknat. Maknanya kalau dia bohong, dia dilaknat oleh Allah. Okey, isteri pula kena buat macam mana? Jika isteri itu dia nak membalas sumpah li'an suami, dia hendaklah bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali mengatakan suaminya itu berdusta. Tuduhan yang suami dia sebut itu tak benar. 4 kali kena sumpah. Dan yang kelima, dia hendaklah bersumpah mengatakan dia rela menerima kemurkaan dan azab daripada Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Maka dengan itu berlakulah sumpah li'an. Kesan daripada itu, suami terlepas daripada had qazaf dan isteri terlepas daripada had zina. Tetapi kesan yang kedua, perkahwinan mereka terfasakh buat selama-lamanya. Maknanya mereka dah sampai bila-bila tak boleh kahwin semula. Ini kita panggil talak bain kubra. Okey. Seterusnya kita lihat hikmah disyariatkan hukuman li'an. Yang pertama, untuk menjaga kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga dan keluarga. Dan yang kedua, menghalang anak-anak yang lahir daripada seorang ibu yang dituduh menjadi mangsa fitnah dan sengsara hidup sepanjang hayat. Okey, menjadi anak yang pak tak mengaku anak ini adalah satu benda yang sengsara di dalam hidup seseorang. Okey, seterusnya kita lihat pengajaran ayat. Bila kita belajar tentang ayat, dia ada pengajaran. Soalan pengajaran ayat.
dan satu lagi hadis kan. Okay, bila kita soalan tanya pengajaran ayat, apa yang kita perlu ingat ialah, kalau soalan minta je pengajaran, hendaklah memulakan jawapan kita dengan perkataan kita hendaklah, kita mestilah, umat Islam hendaklah, umat Islam mestilah. Apa pengajaran yang kita dah dapat daripada ayat tersebut? Okey, yang pertama, contoh ni, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan zina kerana ia perbuatan keji dan dimurkai oleh Allah. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan qazaf agar masyarakat hidup dalam keadaan harmoni. Yang ketiga, umat Islam mestilah berusaha menjaga maruah diri, keluarga dan masyarakat dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Sedikit soalan yang keluar dalam PPS SPM yang lepas, contohnya pada tahun 2009, soalan ini ayat 1 hingga 2 surah An-Nur. Okey, soalan yang tekan hukum tajwid pada kalimah yang bergaris. Okey, yang pertama, ayatim bayyinat, hukum dia adalah iqlab. Az-zaniyatu, hukum dia adalah alif lam syamsiah. Ta'khudhukum bihima ialah ikhfa syafawi, dan al-mu'minin ialah mad arid li sukun. Okey, jelaskan sebab nuzul ayat di atas. Okey, ingat sebab nuzul, siapa dan apa peristiwa. Siapa watak? Hilal bin Umayyah. Apa peristiwa? Dia telah menuduh isterinya berzina. Kemudian Rasulullah meminta Hilal membawa 4 orang saksi atau dikenakan hukuman had qazaf jika tidak dapat membawa saksi. Hilal memohon doa kepada Allah supaya menurunkan wahyu yang membebaskannya daripada hukuman had tersebut. Maka turunlah ayat ini. Atau ayat yang turun ni adalah ayat 6 surah An-Nur. Okey, berdasarkan ayat di atas, apakah hukuman bagi penzina ghairu muhsan? Siapa penzina ghairu muhsan? Penzina yang belum berkahwin. Apa hukuman dia? Sebat 100 kali. Seterusnya, 2 cara mensabitkan jenayah zina. Ada berapa cara jadi mensabitkan jenayah zina? Ada 3 kan? Okey. Yang pertama, melalui 4 orang saksi. Yang kedua, pengakuan orang yang melakukan zina itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya qarinah ataupun bukti, iaitu wanita hamil tanpa suami. SPM tahun 2011, apakah hikmah disyariatkan hukum qazaf dan li'an? Okey, 1, mengelakkan permusuhan dalam masyarakat. 2, menjaga maruah dan kehormatan diri. Yang ketiga, mengelakkan lahirnya anak luar nikah. Okey, anak luar nikah ada kaitan dengan qazaf dan li'an. Anak luar nikah ialah zina kan. Yang keempat, menjaga kerukunan rumah tangga. Jadi buang yang 3. Yang 3 ini adalah hikmah pengharaman zina. Jadi 1, 2 dan 4. Okey, soalan SPM 2017. Seorang suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung oleh isterinya tanpa melakukan sumpah li'an. Dia tak mengaku anak tu anak dia, tapi pada masa yang sama dia tidak mahu melakukan li'an. Jadi apakah bentuk hukuman ke atas suami tersebut? Maka dia sekarang dikategorikan sebagai melakukan jenayah qazaf. Jadi jenayah qazaf disebat sebanyak 80 kali. Baik, sehingga itu sahajalah pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis di atas peluang dan ruang yang diberikan untuk melaksanakan tuition secara online. Begitu juga dengan Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Kerajaan Negeri Perlis yang memberi peluang bukan sekadar untuk pelajar-pelajar di Perlis tetapi juga di seluruh Malaysia untuk mendapatkan sumber pendidikan di sepanjang musim PKP. Seterusnya, ribuan terima kasih diucapkan kepada kru rakaman yang bertugas di sebalik tabir. Mereka inilah yang memastikan kita dapat terus belajar sepanjang cuti ini. Semoga kita semua beroleh keampunan daripada Allah
Okey, kita berada di fasa kedua ini, iaitu fasa keampunan, dan seterusnya fasa yang terakhir Ramadan nanti. Semoga kita semua beroleh pembebasan daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, salam nuzul Al-Quran. Stay at home and study. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.